Hai, Assalamualaikum. Saya Captain Hub daripada Captain Hub Channel, eksklusif untuk anda Tactical and Military Life. Baiklah, pada video kali ini saya akan mendedahkan 5 faedah sekiranya anda berpeluang menjadi pegawai kadet di UPNM. So, ingin mengetahui dengan lebih lanjut? Jom kita saksikan. Mohon rakan-rakan di luar sana untuk tekan butang subscribe dan loceng agar anda semua berpeluang mendapatkan video-video terbaru daripada saya. Baiklah, apakah 5 faedah sekiranya anda berpeluang menjadi pegawai kadet di UPNM? Okey, yang pertama adalah dari segi gaji, allowance dan imbuhan. Okey, setiap pegawai kadet di UPNM ni daripada tahun 1 sampai ke tahun 5, mereka akan mendapat gaji setiap bulan. Okey, kalau kadet tahun 1 dia akan dapat gaji lebih kurang 2090, kadet tahun 2 dia akan dapat gaji 2215, kadet tahun 3 dia akan dapat gaji 2340, kadet tahun 4 dia akan dapat gaji 2465 dan kadet tahun 5 iaitu kadet tahun akhir dia akan dapat gaji 2590. So setiap tahun kenaikan lebih kurang RM125. Okey, yang kedua, pegawai kadet juga berpeluang untuk mendapatkan bonus tahunan sekiranya kerajaan pada tahun tersebut bermurah hati untuk memberikan bantuan kewangan. Okey, macam baru-baru ni musim PKP ni kerajaan isytihar untuk memberi bantuan prihatin. So, kadet juga terlibat dalam bantuan tersebut. Yang ketiga, segala kos pengajian, penginapan, perubatan dan latihan ketenteraan akan diberikan secara percuma kepada pegawai kadet. Untuk maklumat rakan-rakan di luar sana, kadet ni kalau diorang pergi kelas, diorang buat latihan, diorang semua ni akan pakai baju tentera. So, baju segala kelengkapan daripada kaki sampai ke atas ni semuanya ditaja oleh Kementerian Pertahanan Malaysia. Yang keempat, pegawai kadet juga akan diberikan makanan secara percuma. Okey, pegawai kadet ni kalau di UPNM, mereka akan ada satu dewan makan yang dikenali sebagai Wisma Pegawai Kadet. So, Wisma Pegawai Kadet ni lah tempat kadet-kadet ni berkumpul untuk makan, yang mana ada 4 waktu makan, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan juga makan malam. Dan semua ini akan diberikan secara percuma kepada semua pegawai kadet. Yang kelima, okey, pada akhir sekali, pegawai kadet ini akan berpeluang untuk mendapatkan ijazah dan juga ditauliahkan untuk menjadi seorang pegawai tentera. So, kesimpulannya pegawai kadet ini dia tidak perlulah bimbang sekiranya pada akhir pengajian ni perlu mencari mana-mana pekerjaan, kerana pekerjaan mereka ni sudah terjamin, iaitu menjadi seorang pegawai tentera dalam Angkatan Tentera Malaysia. Baiklah, bila anda dah tahu 5 faedah sekiranya anda berpeluang menjadi pegawai kadet di UPNM, mesti rakan-rakan di luar sana ingin tahu pula apakah syarat dan cara memohon untuk menjadi pegawai kadet di UPNM. Baiklah, terdapat beberapa syarat untuk menjadi pegawai kadet di UPNM. Untuk syarat-syarat tersebut, saya akan rujuk satu buku yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Akademik UPNM. Okey, untuk syarat-syarat tersebut, yang first kali, rakan-rakan di luar sana untuk memohon menjadi pegawai kadet di UPNM ni, anda mestilah lepasan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Okey, yang kedua, umur untuk pemohon mestilah anda dalam lingkungan 17 tahun sehingga 20 tahun. Okey, yang seterusnya adalah tinggi. Okey, tinggi minimum bagi pegawai kadet darat adalah bagi lelaki 1.70 meter, bagi pegawai kadet darat perempuan 1.65 meter. Bagi pegawai kadet laut, tentera laut, tinggi adalah 1.62 bagi lelaki dan perempuan adalah 1.60. Begitu juga dengan tentera udara, 1.62 meter lelaki dan 1.60 bagi pegawai kadet udara wanita. Berat minimum. Okey, berat minimum bagi pegawai kadet lelaki adalah 47.5 kg, manakala perempuan adalah 45 kg. BMI mestilah dalam lingkungan 18 sehingga 26. Ukuran dada. Okey, ukuran dada adalah 76 cm. Okey, ukuran dada ni hanya untuk lelaki saja. Penglihatan. Okey, pastikan anda semua memiliki taraf penglihatan yang baik, iaitu tidak menggunakan kata lengkap senang cerita tak rabun lah. Senang cerita tak rabun. Yang seterusnya adalah taraf perkahwinan, anda semua mestilah dalam status bujang. Mana-mana pemohon yang sudah berkahwin, anda sama sekali tidak layak untuk memohon menjadi pegawai kadet. Okey, taraf kesihatan, anda mestilah dalam tahap kesihatan yang baik.
iaitu tidak cacat anggota dan tak adalah patah-patah tulang ke yang serius, dan kesihatan ni juga akan dilihat oleh pegawai perubatan daripada tentera sendiri. Okey, seterusnya, calon mestilah tidak mempunyai flat foot. Okey, korang semua boleh Google macam manakah flat foot. Kalau tengok flat foot ni sebenarnya dia, kalau dulu saya pun tak tahu apakah flat foot. Tapi rupanya flat foot ni kalau kita berdiri, tapak kaki kita tu akan ada satu, sepatutnya kena ada satu ruang lah dekat, boleh tengok kat gambar ni, akan ada satu ruang. Yang ni adalah kaki normal. Kalau kaki flat foot ni dia takkan ada ruang pada tapak kaki tersebut. Okey. Yang seterusnya, calon mestilah tidak mempunyai kecacatan ataupun kecederaan yang diwarisi ataupun turun-temurun lah penyakit ni. Dan yang terakhir, calon ni nanti akan ada satu ujian dan temuduga. Calon-calon yang terpilih ni mesti lulus lah semua ujian dan temuduga tersebut. So kalau kita lihat syarat-syarat yang dikenakan ni memang bukan mudah jugalah untuk memohon menjadi pegawai kadet di UPNM ni. Okey, seterusnya adalah cara memohon. Cara memohon, okey, untuk rakan-rakan di luar sana yang masih belum tahu lagi cara memohon untuk menjadi pegawai kadet di UPNM ni, first kali, apabila anda sudah mendapat keputusan SPM, anda bolehlah pergi ke laman UPU. Dekat situ akan ada selection pilihan program yang ditawarkan oleh banyak universiti. Pastikan pilihan pertama yang korang pilih ni mestilah jurusan daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pastikan pilihan pertama hingga ketiga tu mestilah jurusan yang ditawarkan oleh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, so seterusnya kalau ikutkan proses pemilihan, apabila anda dah mohon melalui UPU, seterusnya anda akan dapat email daripada pihak pendaftar UPNM, iaitu tawaran kemasukan. Apabila anda dapat tawaran kemasukan tersebut, anda akan seterusnya dipanggil untuk temuduga, sesi temuduga. Pada sesi temuduga tersebut, anda akan disemak dari segi taraf kesihatan. Masa tu kita akan tengok baliklah status kesihatan anda adakah baik ataupun tidak. Seterusnya anda akan diuji beberapa latihan fizikal seperti larian dan ujian fizikal setempat. Untuk makluman rakan-rakan di sana, pegawai kadet ni akan bermula daripada tahun 1 sehingga tahun 5. So kalau pada awal kemasukan tu, iaitu tahun asasi, mereka ni masih belum lagi dipanggil sebagai pegawai kadet. So pada peringkat tahun pertama ini, iaitu tahun asasi, mereka akan diletakkan di bawah pentadbiran palapis. Walau bagaimanapun, mereka ni walaupun tidak mendapat gaji sebagaimana kadet tahun 1 hingga tahun 5, mereka ni tetap akan mendapat allowance dan juga makanan secara percuma setiap bulan. So pada tahun asasi tersebut, mereka perlulah menjaga momentum pengajian akademik mereka dan pastikan mereka mendapat CGPA 2.7 ke atas bagi memastikan mereka ini terpilih menjadi pegawai kadet pada tahun 1. So itulah secara ringkas syarat-syarat dan cara memohon untuk menjadi pegawai kadet di UPNM. So kalau kita lihat bukan mudah ya untuk menjadi seorang pegawai kadet di UPNM ni. Bagi mereka-mereka yang dah berjaya menjadi pegawai kadet di UPNM ni, saya harapkan korang semua bersyukur dan hargailah peluang yang anda dapat ni. Semoga anda semua berjaya ditauliahkan untuk menjadi pegawai Angkatan Tentera kelak. Bagi rakan-rakan di luar sana yang berminat untuk menjadi pegawai kadet di UPNM, jom mohon sekarang. Okey, sampai di sini sajalah video saya pada kali ini. Semoga perkongsian saya pada video kali ini bermanfaat kepada semua rakan-rakan di luar sana. So sekiranya video ini menarik dan bermanfaat kepada rakan-rakan di luar sana, mohon like, komen, share dan subscribe. Dan akhir sekali, semoga jumpa lagi. Saya